Kes rayuan ialah kes yang dibuat rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah ke Mahkamah Tinggi Syariah atau dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah ialah keputusan yang muktamad dan tidak boleh dirayu lagi. Perbicaraan kes rayuan pada lazimnya tidak mendengar keterangan saksi dan persoalan fakta, tetapi ianya mengenai persoalan undang-undang sahaja. Terdapat dua cara untuk kita failkan rayuan di Mahkamah Syariah jika tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, iaitu yang pertama melalui peguam dan yang kedua difailkan sendiri oleh perayu. Seterusnya, kita lihat kepada prosedur pendaftaran kes rayuan mal. Langkah yang pertama iaitu menfailkan notis rayuan. Seseorang yang merayu boleh merayu sebahagian atau keseluruhan daripada sesuatu keputusan iaitu penghakiman dan perintah. Notis rayuan iaitu menggunakan borang MS-29 difailkan dalam masa 14 hari daripada keputusan mahkamah bicara diumumkan. Kandungan yang terdapat di dalam notis tersebut iaitu menyatakan hasrat rayuan terhadap sebahagian atau keseluruhan keputusan. Responden boleh dalam masa 7 hari selepas menerima notis rayuan itu hendaklah menfailkan di mahkamah dan menyampaikan kepada perayu satu notis rayuan balas jika ada dalam borang MS-31. Kandungan di dalam borang MS-31 itu adalah hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah. Yang ketiga, perayu mengemukakan alasan rayuan. Dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan bahawa salinan diperakui bagi nota keterangan dan penghakiman sudah siap dari pendaftar mahkamah, perayu ni dia kena kemukakan alasan rayuan dalam 5 salinan kepada pendaftar mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat. Itu mahkamah bicara yang dialamatkan kepada mahkamah yang mendengar rayuan itu. Seterusnya, tiap-tiap alasan rayuan tu hendaklah mengandungi penyataan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan dan hendaklah mengandungi bukti-bukti yang jelas tentang undang-undang atau fakta yang tentangnya rayuan itu dibuat. Perayu ni tak boleh bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan sahaja. Perayu terikat dengan hujahnya dan tak boleh kemukakan isu lain melainkan telah mendapat keizinan daripada mahkamah. Keempat, menyediakan rekod rayuan. Pada peringkat ini, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan-salinan yang akan disebut ini. Pertama adalah pleading, kedua nota keterangan, ketiga hujah kedua belah pihak, keempat alasan penghakiman, 5 notis rayuan, 6 alasan rayuan, 7 semua ekshibit dokumenter dan yang terakhir senarai ekshibit bukan dokumenter jika ada yang diserah simpan di mahkamah dan perintah atau perintah pengantungan keputusan jika ada. Seterusnya, 2 salinan rekod rayuan perlu difailkan di mahkamah yang mendengar rayuan dalam masa 6 minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada mahkamah. Selain itu, salinan rekod rayuan sekurang-kurangnya disediakan 2 salinan ke Mahkamah Tinggi Syariah dan 5 salinan ke Mahkamah Rayuan Syariah. Rekod rayuan pula hendaklah diberi nombor muka surat secara berturutan dan perayu dikehendaki memberi 1 salinan kepada pihak-pihak dan dibuktikan menerusi affidavit penyampaian. Yang kelima pula adalah pendengaran kes rayuan. Penetapan pendengaran kes dalam tempoh 21 hari selepas rekod rayuan yang lengkap diterima oleh mahkamah. Pendaftar akan arahkan peguam syar'i perayu memfailkan pertama kronologi kes dan yang kedua adalah ringkasan pengujahan bertulis dan perlulah dihantar kepada pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah atau ketua pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah. Baiklah, tata cara pendengaran kes rayuan mengikuti 3 peringkat. Pertama, mendengar hujah perayu. Kedua, mendengar hujah balas responden.
Dan yang ketiga, mendengar hujah balas perayu. Isu yang boleh diketengahkan dalam prosedur rayuan di mahkamah syariah adalah penyampaian tempoh rayuan melebihi tempoh yang ditetapkan. Sekiranya plaintif mengemukakan rayuan balas melebihi tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah tanpa sebab dan alasan yang kukuh dan jika hanya untuk melengahkan prosiding, maka mahkamah tidak akan menerima permohonan untuk melanjutkan masa itu. Kesimpulannya, mahkamah syariah adalah satu institusi yang perlu dimartabatkan. Hal ini kerana mahkamah syariah adalah mahkamah yang mengadili masyarakat yang beragama Islam. Oleh yang demikian, prosedur rayuan di mahkamah syariah berkenaan dengan mal dirangka dengan baik agar masyarakat tidak meremehkan isu-isu yang berkenaan dengan tuntutan mal. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.